أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib isya yang dirahmati Allah SWT. Teman-teman sekali, kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah SWT kerana memberikan petunjuk kepada kita, sehingga dengan petunjuk inilah kita terkategori dalam golongan orang-orang yang menghidupkan rumah Allah, menghidupkan masjid, menghidupkan majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan kita tercatat dalam golongan orang-orang yang diberikan keampunan dosanya oleh Allah SWT. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT, sebentar tadi kalau kita mengikut perutusan Perdana Menteri, beberapa negeri diterapkan lagi PKP, kecuali dua, iaitu Perlis dan Sarawak, PKPB. Walaupun ada beberapa daerah Kuching, Miri, Sibu, yang Masya Allah hari ini kes-kes melonjak naik. Jadi kita mengharapkan agar Allah memberikan jalan keluar kepada kita daripada permasalahan yang sedang kita semua hadapi ini. Mari kita sama-sama menjaga SOP dan juga terus berdoa, bermunajat kepada Allah, dengan kita melakukan doa ataupun kunut nazilah dan juga beristighfar, bertaubat kepada Allah SWT. Mungkin dengan dosa-dosa yang telah kita lakukan ini menjadi asbab semakin bertambahnya mangsa-mangsa ataupun jangkitan COVID yang ada di negara kita ini. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT, kita menyambung lagi perkongsian, bacaan dan juga pembahasan kitab Sahih Fadhilul Amal. An Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man atamma wudu'a kama amarahu Allah Ta'ala fasalawatul maktubat kafaratun lima bainahunna, rawahu Muslim. Daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyempurnakan wuduk seperti yang diperintah oleh Allah SWT, yakni kepadanya, maka solat-solat fardu dapat menghapuskan dosa-dosa di antara solat-solat yang ada. Ini di antara khabar gembira kepada orang yang menyempurnakan wuduk, bukan hanya berwuduk, tetapi yang menyempurnakan wuduk, memenuhi hak-hak wuduk. Hak wuduk ini maksudnya ada rukun wuduk, ada sunat wuduk, dan ini semuanya merupakan sunnah Rasulullah SAW yang telah diajar oleh Allah SWT oleh Jibril AS kepada baginda SAW. Jadi kita tidak boleh mengurang dan juga menambah. Bagaimana wuduk Rasulullah, begitulah kita berwuduk. Bagaimana solatnya Rasulullah, begitulah kita solat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Berwuduklah kamu, walaupun ini bukan hadis, tetapi maksudnya nilai ataupun tuntutan yang sama. Berwuduklah kamu sebagaimana kamu melihat aku berwuduk.
khudhu anni manasikakum, ambillah daripada aku cara-cara melaksanakan haji. Semuanya diambil daripada Rasulullah SAW. Apa-apa pun ibadah, bila kita sebut ibadah, maka dia kena ataupun wajib diambil daripada Rasulullah SAW. Sebab tidak mungkin Allah memberikan ganjaran pahala kepada kita kalaulah ibadah tersebut tidak seperti mana yang diperintah oleh Allah SWT kepada kita melalui baginda Rasulullah SAW. Ini sangat penting. Jadi Rasulullah SAW menyebut dalam hadis ini, dia kata sesiapa yang berwuduk dan dia menyempurnakan wuduknya sesempurna mungkin, termasuklah isbaghul wuduk, melebihkan sedikit, melakukan tadlik, melakukan urutan ataupun digosok sehingga dia sempurna, maka solat-solat yang dikerjakan dengan wuduk yang sempurna ini, setiap selepas solat ini ataupun ruang yang ada di antara dua solat-solat ini, antara subuh dan zuhur, zuhur dengan asar, asar dengan maghrib, maghrib dan isyak, setiap waktu ini Allah ampunkan dosa kita. Setiap waktu ni daripada subuh tadi, subuh sampai waktu isyak nanti, jadi proses pengampunan dosa itu berterusan. Tapi dengan syarat wuduk kita disempurnakan. Bukan hanya wuduk sekadar membasahkan tempat-tempat tertentu, tetapi dilihat bagaimana wuduknya Rasulullah SAW dan kita ikut satu persatu. Jadi ini diantara kesempatan untuk kita yang selalu melakukan solat ataupun menunaikan solat ini untuk mendapat keampunan. Jadi kafarah yang sangat penting kepada orang yang memang setiap hari buat dosa. Kita ni semua buat dosa, kecuali Rasulullah SAW lah yang maksum. Hadis yang lain ni, Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kanat amatu wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina hadarathu al-wafatu wa huwa yugharghiru bi nafsihi as-salat wa ma malakat aymanukum. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, keumuman wasiat Rasulullah SAW ketika datangnya ajal baginda SAW, ketika Rasulullah nak wafat ni, ada wasiat yang Rasulullah nak sampaikan. Ada yang tersebar, kita perhatikan tidak sahih, tetapi yang di antara yang ataupun perkara yang sahih dalam bentuk wasiat Rasulullah ni adalah solat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ni. Jadi ketika ajal datang Rasulullah SAW ni, dia kata apa? As-salatu wa ma malakat aymanukum. Itu pesanan Rasulullah SAW. Ketika dia sebelum dia meninggal ataupun sebelum dia wafat, Rasulullah ingatkan lagi. Solat, dia kata, tunaikanlah hak-hak kamu dan juga hamba-hamba kamu. Sekarang tidak adalah hamba. Jadi ada di zaman Rasulullah SAW ni masih ada istilahnya hamba, yang mana tuan ni ataupun majikan ni kena menunaikan hak-hak hamba. Yang pertama sekali Rasulullah menyebut tentang solat. As-salatu, ingat solat, tunaikan solat, jangan lupa solat. Sebab solat ini merupakan satu yang sangat penting. Kalau kita perhatikan di antara 5 rukun solat ni, ataupun di antara perkara yang diperintah oleh Allah SWT kepada kita ataupun kepada kata Rasulullah SAW, di mana Allah memerintahkan puasa, zakat, haji, itu melalui Jibril alaihissalam. Ada wahyu turun wahyu, dan Rasulullah SAW menerima wahyu daripada Allah melalui Jibril alaihissalam. Tetapi solat ini tuan-tuan dan puan, Rasulullah sendiri melalui perjalanan Isra dan Mi'raj daripada Mekah ke Palestin ke Sidratul Muntaha, Rasulullah SAW menyambut ataupun menerima seruan perintah solat ini dengan berjumpa langsung dengan Allah SWT, Jadi ini merupakan satu keistimewaan ibadah solat ni, yang mana Rasulullah SAW ketika dia nak wafat, Rasulullah ingatkan lagi as-salatu wa ma malakat aymanukum. Solat, kata, jaga solat. Kalau kita perhatikan pada hari inilah, diri kita sendiri alhamdulillah, tetapi anak-anak kita mungkin ada yang anak-anak dia okey, alhamdulillah, ini satu nikmat lah.
Ada di antara anak-anak dia sangat lihat untuk menunaikan solat, sangat lihat menunaikan solat ya. Sehingga Rasulullah menyebutnya, apabila anak ini umurnya 7 tahun ya, maka muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in. Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in. Perintahlah anak kamu untuk menunaikan solat ketika anak kamu itu berumur 7 tahun. Perintah. Tak ada ibadah lain seperti mana ibadahnya solat ini. Wadribuhunna 'alaiha wa abna'u 'ashr. Atau kama qala. Pukullah mereka seandainya mereka tidak menunaikan solat ketika umur mereka 10 tahun. 10 tahun agak-agaknya sudah balik ke belum? Kalau kita hitung-hitung anak lelaki dia belum. Mungkin anak perempuan sudah. Ada di antara anak perempuan ni yang baliknya 9 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 12 tahun. Tetapi dalam perintah Rasulullah SAW ni, dia menyuruh kita agar menyuruh anak kita, memerintah anak kita ni solat ketika umur 7 tahun. Kita tengok umur 7 tahun ni, kita perintah mereka. Tetapi jangan pukul dulu. Kata, oh solat. Bila masuk je waktu, ingatkan kepada mereka, solat. Tak kira subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Suruh mereka solat. Kalau mereka tidak solat, jangan pukul. Ini reminder. Dalam berapa tahun ni? 7, 8, 9, 7, 3 tahun diberi reminder ni, soft reminder istilahnya, peringatan yang lembut tetapi tegas. Solat. Jangan tidak solat. Tetapi kalau mereka tak solat, jangan dicubit, jangan dipukul. Orang kata Rasulullah tidak memerintah kita memukul. Cubit boleh, sama juga. Tidak boleh dicubit, tidak boleh memukul, tetapi terus berikan perintah dan juga sabar menyuruh mereka untuk bersolat. Ketika menginjak umur 10 tahun, bila dah diperintah mereka enggan, ini kena pukul. Pukulnya jangan mencederakan, maksudnya janganlah macam penderaan, berdarah, memar adalah bahasa kita, biru ataupun merah, kena dipukul dengan rotan. Sebab apa? Sebab tidak solat. Ini masuk ni sebab apa ni memang ibu bapanya kena tahan, dibawa ke balai polis ataupun dibawa ke mahkamah. Nauzubillah min zalik. Jadi fitnah pula. Memukul di sini maksudnya memukul dalam arti kata memberikan inzar, peringatan, biar dia takut. Bila dia nak meninggalkan solat, dia rasa takut. Kita tak gantung je rotan dia di tempat yang tinggi yang dia tidak boleh capai. Umur sekarang ni 8 tahun kita sebut dia tak solat, abah belum pukul, tapi kena solat juga. Kena solat juga. Umur 10 man tak solat, memang kena pukul. Dia dah dalam membina mentaliti anak ni, kena dibina awal. Jangan umur 10 tahun terus pukul, tak ada peringatan apa-apa, tak ada soft reminder. Kenapa abah terus pukul? Dulu tak pukul. Sebab itulah dia kena ada pembinaan mentaliti dengan selalu sebut, ingat ni rotan ni akan turun, pukul man kalau man tak solat. Umur 10 tahun, tengok dia punya hari jadi ni, umur 10 tahun. Hari ni kalau man tak solat, kalau abah suruh, memang kena pukul. Jadi tidak semestinya kita pukul. Sebab kita tengok dia, dia taat, sudah terbina mentaliti dia untuk sentiasa menjaga solat. Sebab umur 7, 8, 9 tahun, 3 tahun ini sudah ada praktis ataupun latihan untuk dia melakukan solat walaupun dengan berbagai kekurangan. Ada yang main-main lagi. Kita tengok budak-budak umur 7 tahun, 8 tahun masih main-main kadang-kadang. Yang umur 5 tahun memang kita tak ada masalah lah, tapi boleh bawa. Itu tak ada perintah, bawa je, bawa. 5 tahun, ada yang kadang-kadang 3 tahun bawa juga. Itu memang kecil lagi kan. 3 tahun, 4 tahun kadang-kadang belum mau mayyiz. Kalau dah mau mayyiz, alhamdulillah boleh bawa. Anak ni suka ikut mak bapak dia solat. 6 tahun, okey. 7 tahun dah suruh dah, okey solat. Kita sebagai ayah dia kena ini perhatikan juga. Nanti kalau solat jangan lari-lari dalam masjid. Kena bagi tahu, duduk di sini ataupun diri je ikut sini. Baik itu kita pun pantau juga bagaimana anak ni, adakah dia main-main ketika solat. Tanya orang lain.
Oh, dia main juga tadi. Kita kena panggil perlahan-lahan, kata, oh, abah dengar main tadi tengah-tengah solat. Tak boleh dah. Kalau abah dengar memang abah akan bagi hadiah nanti. Hadiah apa dia kata? Tak boleh tidur dalam bilik ataupun apa, macam-macam. Ini sebagai inzar, peringatan kepada dia. Tetapi jangan kita melebih daripada apa yang Islam suruh. Maksudnya umur 7 tahun, umur 10 tahun baru pukul, ini kita tidak. Bila kita solat, tidur di luar. Itu dahsyat tu. Kita mengalahkan syariat Islam lagi. Apa yang kita buat? Kita tak bagi dia makan. Oh, itu dahsyat, mengalahkan Islam. Islam hanyalah memberikan peringatan. Kalau dia tidak solat, pukul untuk memberikan rasa takut kepada dia supaya dia tidak meninggalkan solat. Janganlah menyebabkan dia tidak bagi makan, dikurung dalam store. Itu memang dahsyat. Oh, kita nak suruh dia solat, memang kena buat macam tu. Itu dahsyat. Itu tidak bertepatan dengan ruh Islam. Tidak bertepatan dengan ruh Islam. Islam tidak mendera sebenarnya. Islam menyuruh ni untuk memberi pelajaran kepada dia. Mungkin rotan ini tidak pernah turun pun, saya katakan, tidak pernah pun menyentuh badan anak. Bila dia menyentuh badan anak, ketika anak ini tidak taat kepada perintah menunaikan solat. Itu yang perlu memang kena juga pukul sekali lah. Janganlah kuat sangat. Pukul pun tempat-tempat yang tidak berbahaya. Kita perhatikan ada ayah yang kadang-kadang semangat nak pukul, sangat pukul tangan ini jadi apa, tak boleh bergerak. Jadi kes polis. Dia kata dia marah dengan anak dia, pukul. Ini tempat sensitif sebenarnya tangannya. Silap-silap dia akan menjadi rosak saraf. Nauzubillah min zalik. Jadi Islam menyuruh kita agar kita bersederhana. Bersederhana maksudnya tidak terlalu mengabaikan ataupun buat tak kisah, ataupun jangan terlalu syadid. Syadid maksudnya terlalu ketat. Islam ni ambil jalan tengah. Islam ambil jalan tengah menyuruh anak dia solat. Jadi sekarang ni tuan-tuan dan puan, mungkin ada di antara orang ataupun ibu bapa yang terlepas pandang dulu-dululah, sebelum dia mendengar hadis Rasulullah SAW tentang arahan menyuruh anak solatnya dan memukul kalau anak tidak solat umur 10 tahun. Jadi kita kena taubatlah, kita kena istighfar dan taubat kepada Allah. Kata, oh dulu aku tak suruh anak aku dia tak solat pun umur 10 tahun, 11 tahun. Itu kena istighfarlah, taubat kepada Allah. Itu kesilapan kita sebenarnya, kesilapan ibu bapa, terutama bapa lah. Sebagai ketua keluarga, dia kena bersungguh-sungguh ni. Sehinggalah dah 10 tahun kita tengok, kita kena pantau terus ni solatnya. Bila kita mantau ni, setiap kali kita masuk waktu tu, memang kita pastikan dia solat. Terutama solat subuh. Solat subuh ni memang berat. Yang ada anak dia tahu. Anak yang sudah umurnya 7 tahun nak pergi ke sekolah. Sekolah pun alhamdulillah sekarang mereka pun ada jemaah di masjid kan, ataupun di surau sekolah. Tapi ada di antara anak yang memang dia ambil kesempatan untuk menipu ibu bapa. Dah solat ke belum? Sudah. Itu banyak kes. Dia tak solat pun di sekolah. Lepas tu di rumah kita dah sudah solat di sekolah. Itu kena ambil perhatian juga. Kena ambil tindakan. Tapi jangan terus pukul. Kalau umur dia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, dia tak solat, itu bagilah agak keras sikit. Jadi 10, 11 sampai dia balik. Balik itu sebenarnya kalau ikut dia punya tahap-tahap ni, kalau kita dah ikut betul-betul kita tip-tip yang Rasulullah ataupun SOP yang ditetap oleh Islam ni, agar anak ini menjadi orang yang menjaga solat dia, memang dia insya-Allah umur balik dia tak ada masalah lagi dengan solat. Tetapi masalahnya adalah anak-anak ini dia tidak dijaga. Tidak dijaga maksudnya tidak dipantau bagaimana solat dia. Dia menunaikan ataupun tidak. Macam mana dia menunaikan solat, macam mana wuduk dia, macam mana cara solat dia, betul ke tidak? Ada kata tamakninah. Ayah tengok kadang-kadang, jangan dia percaya 100%. Tengok dari belakang dia solat. Oh, dia tak ada tamakninah. Dah, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu kena pantau kata. Oh, abah tengok solat tadi macam orang 100 meters,
Macam orang lari 100 meter, laju sangat, tak boleh macam tu. Solat kena ada apa tamak ninahnya, rukuk, sujud, ada tamak ninahnya. Kalau tidak sah solat, berdosa. Jadi solat ni tidak boleh main-main. Jadi kita kena ingat, sehingga dia ingat terngiang-ngiang dalam ingatan dia, sehingga dia besar dewasa tentang solatnya. Jadi begitu sekali Islam mendidik umat Islam ni mendirikan solat dia daripada kecil lagi, daripada umur 7 tahun. Itu sudah lebih memayz dah maksudnya, tetapi belum balik, tapi sudah diberikan tekanan yang special, maksudnya tekanan yang perhatian ataupun fokus yang apa istilah kita, yang memang tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh tinggal, maksudnya kita kena tengok anak kita tentang solatnya. Puasa, tengoklah kalau dia mampu berpuasa. Zakat, kita yang bayar zakat untuk dia, tak keluarkan zakat, masih budak-budak ataupun belum balik. Hatta sudah balik pun kita yang bayar zakat untuk dia. Haji pun belum. Tapi solat memang solat ini yang sangat berat. Ini yang sangat berat. Sebab itu Rasulullah ketika dia menghampiri kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ingat as-salatu. Sebab Rasulullah tahu manusia ini akan main-main dengan solat ataupun membiarkan solat ni tidak ditunai dengan sebaik mungkin. Jadi kalau kita memiliki anak ataupun ada anak ini belum berkahwin, maka dia masih dalam tanggungan kita. Masih dalam tanggungan kita, terutama anak perempuan. Anak perempuan, tengok dia itu dalam tanggungan kita. Sehingga sudah kahwin, maka yang menjadi penanggungjawab ataupun bertanggungjawab ke dia adalah suami dia. Ini. Adapun anak lelaki, kita tegur dia sampai dia sudah kahwin pun kena tegur. Anak lelaki kita, dia sudah kahwin, solat tidak jaga ataupun tidak tahu solat, kena tegur. Jangan mentang-mentang dia sudah kahwin, kita sudah kahwin, suka dia lah. Tidak. Itu masih lagi pada dalam tanggungan kita. Kita kena bagi peringatan kepada dia. Mungkin peringatan dalam bentuk yang lain lah. Tidaklah kita ambil rotan. Oh, tak solat, umur dah 30, dah ada anak dah. Tak adalah main pukul. Mungkin kita akan kena terjang. Kita yang balik dipukul oleh anak kita. Jadi caranya mungkin dengan nasihat bil hikmah, nasihat dengan baik. Ini semakin besar kata, sudah ada anak ni, kalau kamu tak solat, anak pun tidak solat juga. Kalau anak tidak solat, kamu yang tanggungjawab di akhirat kelak. Jadi kena tegur, jangan segan untuk menegur anak kalau anak tidak solat. Beruntunglah ibu bapa yang anaknya sangat menjaga solat, sangat menjaga solat. Kalau dia menjaga solat, maka hal-hal lain pun insya-Allah akan terjaga. Akan terjaga. Tak kira lah anak ni berjaya ataupun cemerlang dalam peperiksaan atau akademik mereka, itu jangan jadi ukuran. Tetapi kalau anak ini adalah orang yang anak yang menjaga solat ni, mungkin dia tidak cemerlang dalam akademik dia, tak apa. Tetapi solatnya masya-Allah, ini yang menjadi ukuran. Allah tidak bertanya tentang akademik dia, berapa dia dapat dulu, tanya dalam kubur, tidak. Tapi adakah dia menunaikan solat? Ini yang pertama sekali. Yang paling awal ditanya dia kelak juga ada as-salat. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumil qiyamah as-salat. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumil qiyamah as-salat. Yang paling awal dikira dihisab pada hari kiamat ke atas seorang hamba adalah solat. Kalau solat dia baik, maka baiklah yang lain. Maksudnya diterima yang lain walaupun ada kekurangannya. Kalau kurang, maka dicari apa yang boleh menampung solat dia. Kalau tidak baik, maka tertolak yang lain. Ini dia punya konsep solat ni sangat-sangat penting. Tetapi masih ada di antara umat Islam yang ambil tak kisah dengan solat ataupun tidak mementingkan solat. Tidak mementingkan solat. Kita boleh tengok, yalah mungkinlah orang yang solat di rumah, yalah. Tetapi yang maksudnya berapa ramai orang solat di masjid di surau, tak banyak. Tak ramai. Hari Jumaat, itulah jumlah kapasiti surau dan masjid ataupun masjid lah. Masih ramai lagi di luar sana yang belum solat. Apalagi zaman PKP ini ataupun COVID. Orang ni macam ada excuse kononnya. Sekarang dah tak ada sebenarnya. Kemungkinanlah di kawasan PKP ini mungkin akan diterapkan kalau dia kesnya terlalu berat.
makin banyak jangkitan dia. Tapi kalau di Bintulu ataupun di kawasan-kawasan tertentu di Sarawak ni, dia adalah PKPP. Ini PKPP maksudnya dia tahap pemulihan. Tahap pemulihan. Jadi kita boleh lagi sembahyang Jumaat boleh, tak ada masalah. Jadi ini tuan-tuan dan puan, ingat peringatan kepada baginda SAW tentang solat agar dijaga sungguh-sungguh. Baik solat kita, baiklah akhirat kita. Akhirat itu tergantung pada solat kita. Kemudian kita tengok hadis yang lain lagi. An Abdullah bin Muhammad bin Al-Hanafiyah qala intalaqtu ana wa abi ila sahrin lana min al-ansari na'uduhu fahadaratis salah faqala ba'd ahli ya jariyatu i'tuni biwudu'in li'alin usalli fastarih qala fankarna dhalika alaihi faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qum ya Bilal farihna bis salah. Rawahu Abu Daud. Dari Abdullah bin Muhammad bin Al-Hanafiyah, dia berkata, aku bersama bapakku pernah pergi ke rumah kerabat kami daripada kalangan Ansar untuk menjenguknya, ziarah. Lalu tibalah waktu solat, maka dia berkata kepada salah seorang anggota keluarganya, wahai jariyah, hamba wanita, jariyah, wahai pelayan wanita, maksudnya jariyah maksudnya, bawalah untukku air wuduk agar aku dapat solat untuk kemudian istirahat. Abdullah berkata, maka kami mengingkarinya. Kami buat tak kisah. Lalu dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, bangunlah wahai Bilal, lalu istirahatkanlah kami dengan solat. Arihna biha ya Bilal. Bilal ni maksudnya dia adalah muazzin Rasulullah SAW. Bila dah masuk waktu, Bilal akan melaungkan azan. Ada ketika yang Rasulullah dah tahu dah ini masuk waktu, ya Bilal azin finnas, azanlah. Arihna biha ya Bilal, maksudnya dirikanlah solat, dengan solat kami akan rehat. Beza dengan kita, kalau kita solatnya kita rasa sibuk, padahal bila kita ada kerja ni, bila ada solat kita rasa sepatutnya rehat. Itu konsep Rasulullah. Rasulullah ni bila masuk waktu dia kata, inilah waktunya rehat. Sebab dia akan menumpuk perhatian kepada zikir kepada Allah, memohon kepada Allah, munajat kepada Allah, mengadu kepada Allah masalah-masalah yang sedang dihadapi. Jadi solat itu merupakan rehat. Tetapi ada setengah orang menganggap solat ni ini satu kesibukan, kata sibuk dengan solat. Bukan sibuk sebenarnya. Ini adalah istilah Rasulullah SAW, rehat. Rehatkanlah kami dengannya ya Bilal. Rehatkanlah kami dengan solat ini. Bila solat ni mesti rehat, tak ada yang boleh ganggu kita. Kita hanya masing-masing dengan menumpuk perhatian kepada Allah SWT. Ini sepatutnya rehat. Jadi bukan dengan tengah-tengah solat ni fikir benda lain di luar solat. Itu tidak rehat. Jadi rehat maksudnya tumpuk sepenuhnya jiwa dan raga kita ni, hatta jasad kita pun juga solat. Roh kita jasad, mental kita juga solat, menghadap kepada Allah SWT. An Huzaifah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Daripada Huzaifah, dia berkata, dahulu Nabi SAW apabila dirundung berbagai masalah, maka baginda akan solat. Ini maksudnya solat hajat. Rasulullah dia ada masalah aja Rasulullah ni. Ketika nak perang, kita menghadapi masalah umat Islam, Rasulullah akan biar wuduk terus dia solat. Inilah disebut sebagai solat hajat. Solat hajat ni sudah menjadi kebiasaan kita juga, tetapi belumlah memasyarakat betul. Bila ada masalah, terutamanya sakit, barulah solat hajat. Masalah-masalah lain tidak.
salah kewangan, salah anak ni gagal, salah akhlak anak, tak solat. Sepatutnya itu pun solat juga, solat hajat juga. Sebab nak minta pertolongan kepada Allah. Nak minta pertolongan kepada Allah, bagaimana cari jalan keluar daripada masalah ini. Minta hajat. Bukan hanya minta apa, ya Allah sembuhkanlah kami. Betul. 50. Betul. Saya pun heran, sekejapnya saya macam COVID ni. Berbunyi awal 10 minit lagi. Soft reminder. Soft reminder ni. Oh. Tak apa, nanti tahu. COVID ni bahaya ni, kena dibawa ke ini bengkel. Okey, ini di antara peringatan kepada kita. Maksudnya apa masalah yang kita rasa masalah, kita rasa ini masalah ni, tak ada jalan keluar. Solat 2 rakaat, ambil wuduk, solat 2 rakaat. Yang paling baik adalah kita yang solat hajat. Kadang-kadang orang ni saya selalu menerima WhatsApp Ustaz, tolonglah solat hajat untuk kami. Kita tunaikanlah, tak apa. Sebab yalah, saya sebagai imam mungkinlah orang tengok ustaz ni selalu mengendali ataupun mengurus solat hajat ni. Jadi kita suruhlah dia. Padahal orang yang ada masalah, dia sendiri yang menghadap kepada Allah, minta kepada Allah. Itu dia betul-betul menghayati. Allah pun tahu masalah dia. Bila dia minta tu, tidak seperti saya minta kepada orang yang minta, yang sedang dirundung masalah, renung malang. Saya minta, saya tidak menghayati apa yang dia sedang alami. Ya Allah, tolonglah, sembuhkanlah dia. Dia sedang menghadapi masalah, ya Allah. Boleh. Tetapi yang paling baik adalah saya yang minta tanpa pengetahuan dia. Itu lagi makbul. Saya tengok ada orang sakit, saya minta dalam apa istilahnya tidak diketahui oleh dia. Ya Allah, sembuhkanlah isteri kepada si fulan. Isteri apa? Dia tua, dia masih rawatan lagi. Kesian. Ini 2 bulan dari sana. Ada dalam 2 hari ini kawan dulu sama belajar di madrasah Al-Quran ini, orang Belangian, Mazlan bin Jamhari. Dia muda daripada saya lagi. Dia lah kena minor stroke. Tetapi minor stroke ni macam dia agak teruk juga. Dia macam ada pendarahan. Dia tiba-tiba dia pening kepala, kemudian muntah, kemudian lemah, tak boleh cakap dah, perlahan je. Ini kadang-kadang kita tengok orang ni tidak gemuk. Jadi yang kena stroke ni tak semestinya gemuk. Dia masalah dia high blood dia tinggi, high blood pressure dia, ataupun gula dia tinggi. Antara dua inilah. Jadi itu kena cek selalu sebenarnya. Cek selalu. Beli alat di rumah, cek selalu kita punya BP ni. Kita tengok, okey, alhamdulillah. Atau orang yang sudah kena high blood pressure ni memang kena selalu tengok. Tak payah nak pergi klinik apa. Tengok sendiri, cek. Oh, di bawah 80 okey lah. Kalau sampai 90, 100 sudah. Atau 150, itu memang janganlah main-main. Jadi yang macam ni kita solat hajat juga, tetapi cari solusi cepat-cepat. Pergi doktor, ambil obat. Ada jenis orang bila kena high blood, dia tak nak minum obat. Aku nak ambil obat alternatif. Memang ada yang okey. Ada yang kadang-kadang tidak sesuai. Sebab dia tidak boleh kontrol diri dia. Kalau orang minum obat high blood ni, dia tiap hari minum, memang ada mudaratnya, tetapi lebih kurang mudarat dibanding dia tidak mengambil obat yang bila-bila masa dia tidak tahu, tiba-tiba darah dia naik atas. Dia tak sedar, dia aktif dan akhirnya stroke. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah min zalik. Jadi ini adalah ujian sebenarnya. Tetapi maksudnya sebelum apa-apa hal kita kena usaha dulu. Bila dah berlaku macam ni, memang kita yalah, sahabat-sahabat minta solat hajat lah. Okey, solat hajat. Tetapi yang paling berkesan solat hajat adalah isteri dia, orang yang paling dekat dengan dia, ibu ayah dia. Dia sendiri kalau dia mampu nak solat hajat. Rasulullah ni bila menghadapi masalah aja, Rasulullah ambil wuduk dan solat. Itu solat hajat bahasa kita. Walaupun tidak disebut. Minta kepada Allah. Ini maksudnya solat adalah
adalah mi'raj, menghadap kepada Allah dan memohon kepada Allah SWT. Kemudian jadi ini untuk nasihat kita lah, semua kita lah, apa-apa masalah taklah payah pergi Ustaz Ustaz Hamdan Ustaz Kausar, Sodikin, tolong solat hajat untuk kami. Solat sendiri. Lepas itu rasa tak berkesan, boleh dalam serentak. Kita solat juga, suruh jemaah juga solat serentak, supaya mana tahu doa dia orang lebih berkesan ataupun lebih makbul. Doa di samping kita bersolat juga, suruh orang lain juga serentak berjalan. Jangan orang lain suruh solat, kita tunggu je, tunggu keputusan. Dia bukan keputusan, swipe, bukan keputusan swipe. Tidak, dia kena usaha, dia sendiri usaha juga, suruh juga orang lain. Mana tahu doa-doa orang lain yang lebih makbul itu sebenarnya. Jadi ini cara kita solat hajat. Jadi kadang-kadang kita tengok dalam WhatsApp ni, tolong jangan tutup WhatsApp ini sehingga sebarkan berita ini kepada. Ya betul juga, kadang-kadang dia dah hilang punca dah, tak tahu macam mana nak buat dah. Aku dah doa dah berapa bulan dah aku doa ni, ya Allah anak aku masih sakit. Caranya masa WhatsApp kirim. Tapi berapa ramai orang yang berdoa. Kalau boleh kita jangan baca je. Kalau saya lah dengar namanya Ahmad bin Zainab binti Ahmad contohnya, binti Ahmad. Okey, doalah sekejap. Ya Allah, bagilah dosa Zainab binti Ahmad, sembuhkanlah dia penyakit. Walaupun pendek, doa betul-betul. Jangan kita lalu aja macam tu. Kita dapat pahala kita doa untuk dia. Kita dapat pahala. Kita tengok dalam WhatsApp kan dia sebut nama tu, jangan tutup WhatsApp ini sehingga disebar kepada orang lain. Jangan sebar je. Doa betul-betul, kita dapat pahala. Kita doa. Bila kita biar doa untuk dia, kita pun dapat bahagian dia. Kalau kita sakit, Allah akan sembuhkan kita. Jadi macam tu jangan kita meremehkan juga, kata apalah ni sebar-sebar WhatsApp macam ni, minta doa orang lain. Saya rasa memang dia sudah doa. Dah bertalu-talu dah doa dia. Dah berapa dah banyak dah doa dia. Mungkin dia nak kita lagi doa. Tak apa. Doalah semoga Allah menyembuhkan penyakit dia. Pak minit lagi. An Ali radhiyallahu anhu qala ma kana fina farisun yawma badrin ghair al-miqdad wa laqad ra'aytuna wa ma fina illa na'imun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta syajaratin yusalli wa yabki hatta asbah, rawahu Ahmad. Daripada Ali radhiyallahu anhu, dia berkata pada saat perang Badar, ini perang yang pertama dalam Islam. Saat perang Badar, tidak ada di tengah-tengah kami seorang pun penunggang kuda selain Miqdad, salah seorang sahabat. Tengok ada seorang ni di tengah-tengah kami ni. Sesungguhnya aku telah menyaksikan dan tiadalah di antara kami melainkan tertidur semua. Letih dah perang Badar ni, letih. Bulan Ramadan perang Badar. Letih mereka dan tertidur dah. Waktu dah rehat tertidur. Kecil Rasulullah. Ini Rasulullah subhanallah. Masya Allah. Rasulullah yang berada di bawah pohon sedang solat dan menangis hingga pagi hari. Daripada malam terdoa menangis Rasulullah. Kalaulah engkau tidak menangkan kami, maka tidak ada lagi lah orang yang akan menyembahmu ya Allah. Maksudnya kalau matilah umat Islam pada kita memang tak ada lagi ya. Jadi Allah tolonglah kami ya Allah. Engkau telah berjanji untuk menolong, maka tolonglah ya Allah. Dan Allah turunkan malaikat bi'alfi minal malaikati murdifin, dihantar 1000 malaikat membantu umat Islam dalam perang Badar dan mereka menang. Padahal jumlahnya tak ramai, 313 orang melawan 1000 orang yang penuh lengkap dengan alat-alat perang, gajahnya, kudanya, baju besinya. Umat Islam tak ada. Tetapi kenapa menang? Sebab mereka ni imannya sangat kuat dan mereka bergantung penuh kepada Allah SWT, dan Allah turunkan pertolongan. Allah turunkan pertolongan dengan apa? Menghantar malaikat. Mereka menang. Masya Allah. Jadi Rasulullah menangis ni.
Menangis memohon doa. Memanglah doa yang paling baik adalah doa menangis. Doa dalam keadaan menangis, nangis. Kalau kita ada masalah kan, doa ini banyak ada doa. Tapi pernah tak menangis? Belum. Coba menangis. Coba menangis. Ketika berdoa ni, nangis. Tapi jangan doa depan orang. Nangis depan orang. Nangis seorang-seorang di bilik. Berdoa salat hajat, nangis. Solat lagi, nangis lagi. Doa. InsyaAllah ini banyak testimonial istilahnya daripada ulama-ulama dan juga orang-orang soleh. Mereka ni berdoa dalam keadaan menangis, dikabulkan doa. Masya-Allah. Jadi ini Rasulullah SAW memberikan contoh yang sangat baik kepada umat Islam, terutamanya sahabat pada ketika itu, di mana Rasulullah ni solat doa, minta kepada Allah SWT. Ini pun kita ni rasanya belum kita menangis, minta COVID ni diturunkan, dapat dihilangkan. Ya Allah tolonglah. Paling pun kita kunut Allahumma adfa'na al-bala wal waba. Tak ada lagi menangis, belum setakat ni lah. Tak ada lagi menangis. Nangis. Kalau kita tengok di Arab Saudi, imam-imam Haramain, itu memang mereka menangis. Kita tengok dia punya kesan. COVID dia dah ratusan, tinggal ratusannya. Sikit dah. Arab Saudi ni. Ini Mekah, Madinah. Itu di antara memang mereka jaga SOP dan juga mereka doanya masya-Allah. Yalah, satu memang tempatnya makbul. Dan orang-orang ni orang yang soleh. Orang-orang soleh didoakan orang-orang yang memang yang mengharapkan redha Allah dan keampunan daripada Allah. Jadi kalau perhatikan, saya juga membuat pemerhatian juga apa sebab Arab Saudi ni semakin turun. Dulu lumayan juga naik atas. Turun ratusan. Saya fikir ini mungkin sebab doa mereka dikabulkan oleh Allah. Masya-Allah. Maksiat pun tidak banyak di sana. Tidak seperti tempat-tempat lain. Itu masya-Allah. Dah masuk kan? Ini baru masuk, tak bunyi dah dia. Jadi semoga apa yang kita baca daripada hadis-hadis ini memberikan suntikan semangat untuk kita ni menjaga solat kita dan solat ahli keluarga kita. Jangan lupa kalau kita sebagai suami, anak kita, isteri kita juga. Kalau isteri kita dah jaga solat, alhamdulillah. Anak ni kena, terutama subuh. Saya katakan waktu lain mungkin agak senang. Zuhur, asar, maghrib, isyak atau mungkin, tetapi kena tegur juga, kena perhatikan. Kita sentiasa memantau. Tetapi kalau ayah tidak solat, memang lagi susahlah memantau. Memang tak sukatilah. Dia sendiri pun tidak solat, macam mana nak pantau anak? Macam mana nak pantau isteri? Nauzubillah min zalik. Nauzubillah min zalik. Jadi semoga Allah memberkati kita dengan solat kita dan ibadah kita, dan Allah terima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi terima kasih atas perhatian. Mohon maaf di atas kekurangan dan kelemahan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.